Jadi nabi-nabi lain hebat, tetapi Rasulullah paling hebat. Tu nak kena faham. Supaya apa? Supaya kita faham, kita tahu nilai Nabi SAW. Supaya di mata kita adanya ta'zim, pengagungan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab bila kita kenal, maka barulah ada ta'zim, ada pengagungan. Bila ada pengagungan, maka barulah ada rasa cinta yang sangat kuat. Dan kita sanggup mati untuk Nabi seperti mana para sahabat. Kan? Kita sanggup mati seperti mana para sahabat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kull rasul wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارزقنا فهم النبيين، حفظ المرسلين، إلهام الملائكة المقربين بجاه سيد الأولين والآخرين. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kita di dalam tahun yang baru, setelah beberapa lama, saya rasa hampir setahun kita tak berjumpa. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan memulakan sebuah pengajian dalam kitab yang baru dan juga dalam bidang yang baru, disiplin yang baru, iaitulah berkenaan dengan baginda Nabi SAW. Wabil khusus kita akan bincangkan berkenaan dengan khasais ataupun khususiat ataupun perkara-perkara yang Allah Ta'ala telah kurniakan, istimewakan Nabi SAW, lebihkan Nabi berbanding orang lain. Allah Ta'ala beri khususiat, beri perkara tersebut kepada Nabi dan tidak berikan kepada orang lain. Jadi seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Aun Al-Qudumi dalam kitab beliau menyebutkan bahawasanya ada 5 ilmu yang patut kita ketahui tentang Nabi SAW. Apa ilmu tersebut? Yang pertama ilmu syama'il. Yang ni alhamdulillah saya tengok 10 tahun kebelakangan ni di Malaysia ramai asatizah kita membaca kitab Syama'il. Saya kira 20 tahun yang lepas kitab Syama'il ni ataupun ilmu Syama'il ni tak pernah didengar pun di tanah Melayu kita. Alhamdulillah kita ada guru-guru seperti Syekhuna Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki yang pernah menjalankan tafaqquh fiddin di sini, dan juga guru-guru yang lain yang memperkenalkan kitab Syama'il tersebut. Iaitu yang pertama. Yang kedua, iaitulah ilmu yang disebut sebagai ilmu dalail. Ilmu berkenaan dengan dalil-dalil kenabian Nabi SAW. Terdapat banyak dalil-dalil kenabian Nabi SAW dan ianya sangat penting untuk kita tahu supaya kuatlah keyakinan kita terhadap kenabiannya Nabi SAW. Sebab ianya berkait dengan rukun iman dan ia sangat berkait dengan keislaman kita. Sebab tak mungkin orang itu dikira Islam kecuali dia mengakui bahawasanya Rasulullah itu ialah Nabi dan Rasul kepada dia. Kalau tak, maka dia walaupun dia percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak dikira orang yang beriman. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia masih lagi kafir walaupun dia percaya dengan Allah Taala.
Sebab apa? Sebab tak menerima Nabi SAW. Maka sebab itu ilmu tentang dalailun nubuwah ini penting. Sayangnya ilmu ini masih tidak di-discover, maksudnya masih belum diketengahkan dalam penulisan bahasa Melayu kita. Setakat yang saya tahu tak ada seorang pun lagi yang menulis. Sama ada di dalam buku lama, iaitu buku-buku Jawi kita, ataupun yang dalam penulisan moden, tak ada. Ini satu bidang yang belum lagi diceburi lah mana-mana ustaz lah. Setakat yang dalam pengetahuan saya, buku-buku tentangnya pun tak ada dalam bahasa Melayu. Okey, kalau tuan-tuan tahu ada, boleh bagi tahulah. Okay, tapi setakat yang saya tahu tak ada. Dalam bahasa Melayu tak ada. Kita tak cakna bab ni. Okey. Sedangkan ulama Arab kita, ulama-ulama kita tulis banyak. Antaranya Al-Imam Al-Baihaqi tulis Dalailun Nubuwah 8 jilid. Maksudnya banyak sebenarnya dalil-dalil kenabian Nabi SAW. Kita je tak tahu. Kan? Kita sahaja yang tak tahu. Sedangkan dengan kita belajar Dalailun Nubuwah ni, makin kuat iman kita terhadap Nabi SAW. Dan itu sebenarnya kesempurnaan iman. Kan? Kesempurnaan iman tu di situ. Jadi sayanglah ilmu ni tidak diketengahkan. Moga-moga adalah ustaz-ustaz kita yang akan ambil tugas ni kan. Saya teringin nak tulis, tapi itulah taufiknya belum sampai lagi. Taufik. Moga Allah Ta'ala kurniakan taufik lah kepada kita, insya-Allah. Baik. Yang ketiga ilmu yang kita boleh belajar ialah apa? Ilmu khasa'is. Inilah ilmu yang kita nak belajar malam ni. Okey, iaitulah benda yang Allah Ta'ala khususkan kepada Nabi, yang Allah Ta'ala tak bagi kepada orang lain ataupun kepada Nabi-Nabi yang lain. Okey, insya-Allah kita akan tengok apa yang disebutkan dalam ni nanti. Yang keempat ialah ilmu fadail, iaitulah benda yang Allah Ta'ala lebihkan Nabi daripada Nabi-Nabi yang lain. Contohnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebihkan Nabi dari sudut maqam, lebihkan kedudukan Nabi. Jadi contoh, orang kata Nabi Adam AS ni Allah Ta'ala muliakan dengan apa? Muliakan dengan para malaikat sujud kepada dia. Betul tak? Ni satu kemuliaan yang Nabi-Nabi lain tak ada, tak dapat. Tetapi kata para ulama, Allah Ta'ala muliakan Nabi SAW lebih lagi. Kan? Lebih lagi daripada Allah Ta'ala muliakan Nabi Adam. Walaupun Nabi Adam Allah Ta'ala suruh malaikat sujud, tetapi ada benda yang Allah Ta'ala buat kepada Nabi yang mana lebih besar daripada sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam. Iaitu apa dia? Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi SAW. Kan? Jadi ketika mana Allah Ta'ala suruh malaikat sujud, Allah Ta'ala tak sujud pun kat Nabi Adam. Okey, dan sujud tu sekali saja. Tetapi selawat Allah dan kepada malaikat, pertama Allah Ta'ala selawat sekali. Yang keduanya, selawat Allah dan malaikat itu berkekalan. Kan? Berkekalan dari dulu sampai sekarang. Kan? Sampai akan datang, tidak pernah berhenti. Selawatnya Allah dan para malaikat kepada Nabi SAW. Jadi itu lebih mulia. Okey, itu lebih mulia. Sebab apa? Kekal dan adanya kebersamaan Allah pada perkara tersebut. Okey. Jadi itu satu cabang ilmu. Yang ni ada. Yang ni ilmu ni ada. Ada dalam bahasa Melayu, tapi ada satu je lah karya dia kan dalam bahasa Melayu yang diterjemahkan. Pertama diterjemahkan oleh Dr. Basit bin Abdul Rahman yang cetakan Telaga Biru, tapi saya rasa cetakan tu dah tak ada. Kitab yang diterjemah tu nama dia Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul. Terjemahan dia 40 keistimewaan Rasulullah. Okey, tetapi yang ada baru diterjemah dan dicetak yang tuan-tuan boleh belilah. Okey, iaitu terjemahan Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani yang mana dicetak oleh Galeri Ilmu. Tadi Telaga Biru kan? Ni Galeri Ilmu. Okey. Yang tu tuan-tuan boleh carilah. 41 kelebihan atau keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ dia buatlah perbandingan tafdil. Okey, contoh kita kata Nabi Yusuf handsome, tak, Nabi Muhammad lebih handsome. Kata para ulama. Okey, Nabi Musa boleh belah laut, Nabi SAW boleh belah bulan. Tu. Jadi kenapa kita nak tahu tafdil ni? Bukan kita nak rendahkan Nabi lain, tak. Jangan salah faham. Sebab Nabi sebut, jangan la tufaddiluni ala Yunus ibnu Matta. Jangan lebihkan aku daripada Nabi Yunus ibnu Matta. Dan juga ketika mana sahabat gaduh dengan Yahudi, Nabi pun cakap, jangan lebihkan aku dengan Nabi Musa. Jangan banding-bandingkan aku. Kita faham betul dari sudut bahawasanya Nabi itu Nabi,
Maksudnya dari sudut kenabian mereka sama. Dari sudut kerasulan mereka semua ialah Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita juga memahami Allah Taala juga memberitahu di dalam Al-Quran, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka rasul-rasul ni kami lebihkan sebahagian daripada sebahagian yang lain. Jadi itu fakta bahawasanya Rasulullah ialah hamba Allah Taala, makhluk Allah Taala yang terbaik, yang paling afdal. Disebut oleh pengarang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jauharatul tauhid, wa afdalul khalqi ala al-itlaqi nabiyuna famil ani syiqaqi. Dan seafdal makhluk secara itlaq, secara mutlak. Siapa dia? Maksudnya kita tak tengok dia ni dari kalangan malaikat ke, dari kalangan manusia ke, dari kalangan jin ke, dari kalangan makhluk-makhluk yang jamadat ke, yang tak ada nyawa ni ke. Kita tak tengok. Semua ciptaan Allah, siapa yang paling mulia di antara arasy, kursi, malaikat semua ni, siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang paling afdal ialah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka kata Imam Laqani, famil ani syiqaqi, maka berpalinglah daripada berbantah-bantah. Kalau ada orang tak setuju, tinggalkan dia dan tinggalkan kata-kata dia. Sebab apa? Sebab benda ni dah diijma' oleh para ulama. Okey, benda ni ijma' para ulama, Nabi kita paling aula, paling afdal sekali. Okey, betul. Tetapi kita bukanlah bila kita compare antara Nabi ni kita nak rendahkan Nabi yang lain, tak. Jangan salah faham dan jangan salah dalam perbuatan kita tu. Sebab yang tu pun tak betul. Yang kita buat ialah apa? Kita membandingkan bukan antara baik dan buruk, tetapi antara baik dan lebih baik. Jadi Nabi-Nabi lain hebat, tetapi Rasulullah paling hebat. Tu nak kena faham. Supaya apa? Supaya kita faham, kita tahu nilai Nabi SAW. Supaya di mata kita adanya ta'zim, pengagungan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab bila kita kenal, maka barulah ada ta'zim, ada pengagungan. Bila ada pengagungan, maka barulah ada rasa cinta yang sangat kuat. Dan kita sanggup mati untuk Nabi seperti mana para sahabat. Kan? Kita sanggup mati seperti mana para sahabat. Sebab itu cuba baca kisah di Uhud, kan? Kisah di Uhud. Saya baru balik daripada umrah. Tak adalah baru kan, dah 2 bulan dah. Okay? Dah 2 bulan. Tapi kita masih lagi ingat kan bagaimana kita punya mutawif kita cerita pasal Uhud ni. Kalau orang pergi Uhud tak mengalir air mata, macam pelik lah, kan? Mengenal pengorbanan para sahabat. Ada sahabat sampai dah tak boleh kenal, tak boleh cam jasad dia, sampai kena panggil adik perempuan dia untuk datang buat kawat cam, kan? Dia kenal pun abang dia berdasarkan cincin yang ada kat jari abang dia. Muka dah tak nampak dah, badan dah tak nampak dah. Dan sebab apa? Sebab mempertahankan Nabi SAW. Hari Uhud ramai para sahabat cedera sebab apa? Sebab mempertahankan Nabi SAW. Kan? Ditengok di belakang balik, satu hari dilihat di belakang badan Saidina Zubair bin Awam ada lebih daripada 70 kesan luka. Tanya kat saya, macam mana boleh ada 70 kesan luka? Tombak, panah, pedang ni. Dia sebab apa? Ini sebab pada hari Uhud yang mana mereka ni jadi benteng Nabi SAW. Dia ni jadi shield, kan? Dia ni jadi shield Nabi SAW. Jadi kenapa dia orang sanggup buat macam tu? Sebab mereka memandang Nabi ni ialah satu insan yang agung. Kan? Macam mana dia orang boleh nampak macam tu? Dengan kenal. Sebab kita kalau tak kenal, kita payah tuan-tuan nak agungkan orang. Betul tak? Contoh satu kisah. Ada satu syekh ni, anak Syekh Abdullah bin Bayyah, Syekhna bin Mahfuz. Dia buka kafe dekat Jeddah. Dia ada kafe ni dia nak buat macam one stop center lah. Kalau dekat sini, dekat area sini ni ada Mukha Cafe, kalau tuan-tuan tahulah. Dia buat macam learning center. Sambil minum kopi tapi kita boleh mengaji. Lebih kurang macam tu lah. Boleh buat majlis ilmu, boleh buat talk ilmiah lah, santai tapi orang boleh sambil minum, orang boleh dapat pengisian, kan? Kalau di sini tak silap, saya pun tak pernah pergi dekat-dekat sini lah, dekat TTDI ke apa, Mukha Cafe tu. Jadi dia orang buat juga benda tu dekat Jeddah. Jadi ni waktu hari launching tu, pembukaan tu, dia buat majlis minum teh. Jadi Syekh Nabi Mahfuz ni, Syekh Abdullah bin Bayyah ni kan daripada Mauritania. So dia orang buat majlis minum teh Mauritania. Jadi adalah orang-orang kenamaan, ulama-ulama kan, yang datang waktu launching tu. Jadi ketika tu ada 2 orang pelayan yang tolong hidangkan air teh tersebut.
Dah selesai hidang dekat semua tetamu, maka Syekhna bin Mahfuz ni pun bangun. Dan dia pun kata apa, sebelum kita mula saya nak terima kasih lah kepada dua orang yang tolong hidangkan air teh untuk kita ni. Dan untuk pengetahuan semua, dua orang ini hafiz Quran dengan 7 qiraat. Hafiz Quran dengan 7 qiraat. Tuan-tuan, hafiz Quran ni biasalah. Tapi hafiz Quran dengan 7 qiraat tu tak biasa. Ini maksudnya apa? Ulama bukan senang nak hafal Quran dengan 7 qiraat. Kan? Hafal 7 qiraat ni bukan senang. Jadi bila orang semua tahu, orang semua pun macam takjub, macam macam tadi mungkin nampak macam ni pelayan biasa je, ini mungkin baru habis SPM je ke kan, ni mungkin tak mampu nak sambung belajar ke apa kan. Tak, rupanya Masya Allah. Jadi ketika itu bila kenal maka orang akan apa, maka ada indifference tu kan. Maksudnya kita akan pandang dengan pandangan yang berbeza kan. Kita akan pandangan yang respect. Kita pun akan malu Allah lah kan. Patutnya kita yang hidang kat dia kan, bukan dia hidang kat kita. Macam ni lah kan, kita kadang-kadang ada, kita tengok, kita jumpa kan yang yang pump attendance dekat stesen minyak tu kan. Kadang-kadang mungkin daripada Bangladesh, daripada India tu kan, belajar dekat sekolah alim kan, belajar kat madrasah, dah khatam kutubus sittah dah pun, dah maulana dah pun. Tapi sebab dia lah tak ada pekerjaan kan, datang sini, itu kerja yang dia ada. Jadi kalau kita tebuk dia, hafal Quran kan, tanya dia hadis Sahih Bukhari, hafal kan. Jadi kita pun macam malu Allah lah, patut kan, malu Allah juga dengan dia ni. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sebab apa? Sebab apa bila jadi macam tu? Data respect tu sebab kenal. Maka begitulah dengan Nabi SAW. Makin kita kenal Nabi, maka sepatutnya dia akan menambahkan lagi pengagungan kita, respect kita kepada Nabi SAW, yang akan menyebabkan kita makin jatuh cinta kepada Nabi SAW. Yang makin bertambahlah cinta kita kepada Nabi. Oleh sebab itu, malam ni kita akan nak mula baca. Ilmu yang terakhir ialah ilmu sirah lah. Ni kita semua tahu. Okey. Tapi tuan-tuan, sirah ni pun kena selalu baca. Dan sebenarnya banyak kitab sirah kan, banyak kitab sirah, ada aspek-aspek yang mana kita mungkin tak tahu kan, kita mungkin tak tahu kehidupan Nabi SAW ni kan. Sebab itu bila kita pergi Mekah, Madinah ni, sepatutnya kita lebih dapat menjiwai sirah tu kan. Kita dapat menjiwai sirah. Saya pergi, kita jumpa dengan ulama Mekah, ulama Madinah tu, dia kata apa, kita ni pergi Madinah janganlah asyik shopping je. Shopping tu tak salah kan, nak pergi ladang kurma, pergilah. Nak pergi beli jubah, pergilah. Tapi janganlah itu sepanjang-panjang, mungkin 3-4 hari, 4-5 hari kita kat Madinah tu, jangan itu. Sebab apa? Di sekitar Madinah tu ada 52 masjid, ada 22 telaga yang pernah didatangi oleh Nabi SAW kan. Berapa masjid je kita pernah pergi? Tu kan. Memang yang biasanya 2 lah kita pernah pergi. Apa dia? Masjid Nabawi tu wajib lah, tu memang semayang waktu tiap kali kan. Dan juga Masjid Quba. Tapi banyak lagi masjid lain yang kita boleh pergi. Di Khandaq ada 7 masjid, Masjid Sab'ah kan. Di keliling-keliling tu semua ada masjid. Yang mana sebahagiannya kita boleh masuk. Tapi kalau tak boleh masuk pun, at least kita pernah sampai lah ke tempat yang pernah Nabi sampai kan. Jadi ada 52 masjid, 22 telaga. Ada 2 telaga yang masih boleh minum air dia kan, Telaga Hajim dengan Telaga Izik tu kan. Jadi maka kita akan makin, bila kita baca sirah tu dan kita pergi ke tempat tu, sinilah tempat yang Nabi singgah dulu. Saya baca tu hari tu dalam buku tu kan. Jadi kita faham apa yang berlaku, macam mana situasi yang berlaku. Okey. Jadi begitu. Itu poin penting bila kita belajar sirah tu lah. Alright, baik, selesai. Cuma sebab insya-Allah lah tuan-tuan belajar sirah dengan ustaz-ustaz lain, so saya tak baca lah sirah tu. Kita akan baca kitab cerita pasal keistimewaan Nabi. Jadi kitab ni dikarang oleh seorang ulama daripada Johor, iaitulah Syekh Ibrahim bin Masran Al-Banjari hafizahullah ta'ala, yang beliau namakan kitab ni Jauharul Munazzam, pada menerangkan keistimewaan Ar-Rasulil A'zam. Okey. Jadi kita bacalah mukadimah kitab ni, kita tengok sampai mana kita boleh baca insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang memberi nikmat yang besar-besar, lagi yang memberi nikmat yang seni-seni. Ini terjemahan bagi Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Ar-Rahman itu ialah Al-Mun'im bi Jala'ilin Ni'am.
Pemberi nikmat dengan nikmat yang jalal. Jalal ni apa? Besar-besar. Okey, maksudnya nikmat yang asas. Usulun ni'mah. Okey, nikmat yang asas. War-Rahim, dan Ar-Rahim Al-Mun'im, pemberi nikmat bidaqaiqin ni'am, dengan nikmat yang seni-seni. Maksud seni-seni ni yang halus-halus. Maksudnya apa? Contoh nak bagi faham, Ar-Rahman contohnya apa? Allah Ta'ala kurniakan kita iman, itu Ar-Rahman. Tetapi bertambahnya iman, itu Ar-Rahim. Allah Ta'ala kurniakan kita nikmat penglihatan, itu dengan sifat Ar-Rahman. Allah Ta'ala bagi kita nikmat penglihatan mata yang tajam, penglihatan yang tajam kan, dia boleh tengok jauh, boleh tengok halus-halus ni kan, itu Ar-Rahim. Okey, dan begitulah seterusnya. Boleh? Baik. Aku memulai terjemahan dan syarahan ini. Itu dia punya muta'alliq dia lah, dia punya takdir dia. Alhamdulillahilladzi khassa sayyidina wa nabiyyina Muhammadan bi khasa'isi la tuhsa. Bermula segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang telah mengurniakan keistimewaan dan akan penghulu kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keistimewaan yang tidak terhingga. Kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala lebihkan Nabi, banyak sangat. Okey, wa ayyadahu bil mu'jizatil bahiratil lati la tu'addu wa la tustaqsa, dan menguatkan dengan mukjizat yang mempersonakan yang tidak terbilang dan tidak terjangkau. Kata Imam Nawawi rahimahullah, mukjizat Nabi ni ada 1,200. Kata ulama lain ada sampai 3,000. Kata ulama lain ada sampai 70,000. Mukjizat Nabi SAW. Banyak yang kita tahu, tak berapa sangat kan. Jadi sangat banyak mukjizat Nabi SAW. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmati wal huda. Bermula rahmat Allah dan kesejahteraannya tercurah ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa rahmat dan petunjuk. Jadi Nabi SAW datang dengan bawa rahmat ke seluruh alam, ke seluruh makhluk. Bukan sekadar kat kita je manusia, tak, kepada seluruh alam, hatta kepada binatang-binatang, hatta kepada alam sekitar, pokok dan sebagainya. Sebab itu kita ada adab kan dengan pokok, kita ada adab dengan binatang kan. Jangan saja-saja suka-suka duk petik pokok, tak pasal-pasal kan. Kan ada hadis-hadis yang menceritakan tentang alam sekitar ni. Bahkan ada tesis yang dibuat pasal ialah Islam dan alam sekitar lah, boleh baca lah kan, boleh cari kat universiti-universiti ada. Okey, sebab apa? Sebab memang dia ajar, Nabi SAW ketika mana perang, Nabi ajar jangan bakar pokok, jangan bakar pokok buah, jangan bunuh orang kan. Jadi itu apa dia? Itu kan memang jaga, untuk menjaga alam sekitar, untuk tak memusnahkan keadaan sekeliling. Kita datang dengan kita nak memerangi kekufuran saja, bukannya nak menghancurkan orang. Bukan nak menghancurkan seluruh orang. Berbeza dengan zaman sekarang, dari jauh dia hantar bom je pun kan, kita relax minum kopi kat sini kan, negara orang huru-hara kan, tak betul. Okey, baik. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada, dan ke atas keluarganya dan para sahabatnya dan orang yang berjalan di atas manhajnya serta petunjuknya. Jadi kita harap moga-moga kita pun termasuklah dalam doa selawat ni, moga-moga amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, maka berkata hamba yang berhajat kepada rahmat al-bari, rahmatullah al-bari, Ibrahim bin Masran al-Banjari. Semoga ini kalau dalam bahasa Arab kita panggil sajak. Dia ada rhythm dekat akhir perkataan dia tu. Perkataan akhir huruf dia tu sama. Kan? Dia kan rahmat Allah al-bari, Ibrahim bin Masran al-Banjari. Kan? Sama juga kat atas tadi. Bi khasa'isi la tuhsa wala tustaqsa, kan, dia ada wal huda wahtada, dia akhir dengan huruf yang sama. Itu sebenarnya dalam bahasa Arab memang ada. Okay, dalam dalam sastra Arab dia memang ada dipanggil sajak. Dia macam kalau kita sekarang kita panggil macam rap lah, macam rap. Bahasa Melayu saya tak tahu apa. Dia bukan syair.
Kalau syair memanglah ada rhythm dia tu. Okey, syair lain. Ini kalam nasar, maksudnya macam ayat prosa, tetapi akhir dia tu diakhiri dengan apa? Dengan huruf yang sama. Okey, dengan huruf yang sama. So dia ada rhythm dia tu. Okey. Jadi dia kata apa? Semoga Allah mengampunkan segala dosa baginya, amin, dan bagi kedua ibu bapanya, amin, dan bagi guru-gurunya, amin. Ini sebuah terjemahan dan keterangan yang ringkas atas nazam. Nazam ni apa? Nazam ni yang saya sebut tadilah. Bahasa mudah nazam ni ialah syair. Bahasa mudah nazam ni ialah syair Arab. Cuma kalau syair dia ni bercampur-campur. Ada syair, kadang-kadang syair Arab jahiliah ni biasanya dia mula dengan ghazal, kadang-kadang dia puji perempuan kan, dan sebagainya. Tapi kalau kita tulis syair tu bentuk ilmu, maka kita panggil dia nazam. Kan? Ilmu dalam bentuk syair. Jadi orang Arab biasa tulis ilmu dalam bentuk syair. Saya bahasa Melayu ni tak ada, Indonesia dah ada. Kita bahasa Melayu adalah ustaz-ustaz kita baru, antaranya Ustaz Nazrul Nasir ada buat, ulama kita Syekh Daud Fatani pun, Syekh Ahmad Fatani pun ada buat, kalau tak silap saya, syair dalam bahasa Jawi, bahasa Melayu lah, tulisan Jawi. Tapi kita tak banyak lah. Orang Arab biasa ilmu ni, semua ilmu ada dalam bentuk syair. Sebab apa? Senang hafal. Syair ni kan boleh buat lagu kan, syair ni boleh kita nyanyikan macam lagu, macam qasidah. Cuma qasidah tu syair memuji, ini syair yang mengajar kita ilmu. Ada syair dalam akidah kan, nazam akidah. Ada syair dalam fiqah. Kalau fiqah tu tebal lah, 1000 bait sampai ada yang 5000 bait kan, matan Bahajatul Ardiyah tu 5000 bait. Yang tu sebab apa? Sebab besar. Ada juga nazam dalam sirah kan, Alfiyah Iraqi, Imam Iraqi tulis 1000 bait sirah dalam bentuk syair. Jadi sebab apa? Mudah hafal. Bila hafal, bila mudah ingat kan. Kalau hafal buku macam ni kan payah. Jadi hafal syair tu kita boleh hafal sikit-sikit. Okey. Allahu Akbar. Kemudian dia kata, jadi ni syarahan ringkas kepada nazam yang bernama Lam Yahtalim Qattu Taha. Okey, pada menyatakan 10 khususiat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung. Jadi ada satu syair ni, dia menceritakan kepada kita 10 perkara yang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, 10 keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir terjemah dan syarah akan dia kerana sangat cinta akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingin menyebarkan keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu supaya diketahui oleh awam muslimin. Jadi Syekh Ibrahim ni dia tulis sebab apa? Sebab sangat mencintai Nabi. Dan kita pun sepatutnya tuan-tuan ada benda yang kita buat sebab kita buat tu tak ada alasan lain kecuali mencintai Nabi SAW. Dan kadang-kadang kita tanya para ulama, kenapa buat ni? Sebab Nabi, tak ada benda lain. Kan? Kenapa semangat sangat ni kan? Sebab tengok Nabi macam tu. Kan? Para ulama kita kadang-kadang kita tengok dia ni letih program tu kan, dari pagi sampai ke malam, tak berhenti-henti. Kan? Tengok muka pun tahu letih kan. Tapi dia orang tetap juga buat tiap-tiap hari benda tu kan. Bila tanya kenapa buat? Kerana Nabi SAW, tak ada benda lain. Kan? Buat kerana apa? Kerana Nabi SAW. Jadi kita pun sepatutnya ada benda yang kita buat kerana apa? Kerana Nabi SAW. Kan? Jadi benda ni diajar oleh para masyayikh. Kan? Para masyayikh. Saya, guru saya Ustaz Rajah Ahmad Khalis, dia sebut apa? Dia kata, contoh, kan kita nak beli perfume. Kan? Nak beli perfume. Nak beli perfume, ada satu RM10, ada satu RM5. Nak beli yang mana? Dia kata beli RM10. Bukan sebab kita kaya tak, tapi sebab RM5 tu untuk kita, RM5 lagi untuk Nabi SAW. Dan perfume tak kira membazir. Tuan-tuan beli mahal macam mana pun tak kira membazir. Sebab apa? Perfume ni dia ialah sedekah. Kan? Perfume ni dia sedekah. Minyak wangi ni sedekah. Sebab apa? Kita memanglah initially kita yang bau, tapi lepas tu orang yang bau. Betul tak? Jadi bila orang bau benda yang wangi ni menyebabkan orang ingat ke akhirat. Sebab perfume ni dia ialah spiritual. Dia ialah kita panggil apa? Unseen world punya realm. Okey.
Jadi sebab itu dia mengingatkan kita kepada kebaikan, dia mengingatkan kita kepada akhirat. Dan kita akan sedekah, kita dikira sedekah kepada orang. Sebab kita bau sekejap je, lepas tu orang lain yang bau bila kita lalu kan. Jadi kita dikira sedekah. So dia tak dikira membazir. Tuan-tuan beli mahal mana pun tak kira membazir. Tapi just kita kata apa? Kita beli tu sebab apa? Biar ada portion Nabi di situ. Contoh sama juga beli baju. Kita nak beli baju raya kan. Moga-moga tahun ni boleh raya lah. Okay. Allahumma salli ala Zainal Muhammad. Jadi kita nak beli baju raya. Boleh beli apa baju, tak ada masalah kan? Tetapi biar kita pilih, okey, ni ada warna apa, ni ada warna putih, ni ada warna coklat, ambil warna putih. Sebab apa? Sebab Nabi suka warna putih tu je. Tapi saya putih dah banyak, okey dah tak apa, ambil warna lain. Ambil warna apa? Warna hijau. Sebab Nabi pernah pakai warna hijau kan? Biar ada Nabi di situ. Dalam pemilihan hidup kita tu biar ada Nabi. Okey, biar ada Nabi. Begitu juga kalau kita boleh namakan kalau kita belajar dalam kitab sirah, contohnya dalam Nurul Uyun, kan, fi sirati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa nama dia, tapi nama kita lah Nurul Uyun karangan Al-Hafiz Ibn Sayyidin Nas. Dia kata dalam tu dia sebut apa? Dia sebut tentang nama-nama barang Nabi SAW kan. Nabi, setiap barang Nabi, serban Nabi ada nama kan, binatang-binatang Nabi ada nama kan, contoh pakaian Nabi ada nama dia kan, pinggan mangkuk Nabi ada nama dia. Okey, ada nama. Nabi bagi semua nama. Sebab apa? Nama ni memberi makna. Okey, nama ni memberi makna kan. Nabi Adam AS, Allah Ta'ala ajar apa daripada dia? Allama Adamal asma, nama. Kenapa ajar nama? Sebab nama ni memberi makna. Seseorang tu dia ada makna sebab nama dia. Dan kita boleh tengok dia tu biasanya, tengok nama dia, dia ada sifat pada nama dia. Biasa kan? Boleh tengok orang yang nama Halim, biasanya dia memang orang yang Halim, lembut kan, lemah lembut kan. Ada gak lah garang, tapi kebiasaannya dia ada ciri tu kan? Sebab nama tu realiti, dia ada makna, dia memberi makna. Jadi biar beri makna kepada hidup kita. Nabi SAW beri nama kan. Setiap binatang tunggangan Nabi ada nama. Unta Nabi Al-Qaswa, Nabi punya keldai Duldul kan, dan sebagainya lah. Okey, Nabi punya serban Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada nama dia Awan kan. Sebab awan kan menutup kita kan, melindungi kita dari matahari. Jadi tu nama Awan. Jadi nak sebut apa? Jadi kita pun bagilah nama kenderaan kita, contohnya seperti mana Nabi bagi nama kepada unta dia ke, kepada dia punya kuda ke kan. Nabi ada kuda Muhajjal, kuda As-Sakbu kan, ada nama-nama tu. Bohlah nama kat Mercedes tuan-tuan tu kan. Yang mana laju? Saya dulu kereta saya Proton je lah, Saga je lah, tapi saya boh nama Buraq lah. Sebab nak kerja kuliah kan, moga-moga dia terbang lah macam Buraq. Tapi setakat ni dia tak terbang lagi lah, Alhamdulillah. Okey, jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam tu, bagi supaya ingatkan diri kita kepada Nabi SAW. Okey, nak ingatkan diri kita kepada, biar Nabi tu ada dalam hidup kita. Tu point dia. Tengok kereta, ingat Nabi kan. Tengok kereta, ingat Nabi. Sebab apa? Itu nama yang Nabi bagi kepada kenderaan dia. Tengok kita punya cawan kan, kita biasa setengah orang ni dia ada cawan itu je lah dia nak pakai, dia tak pakai cawan lain kan. Cawan tu bagi nama cawan macam cawan Nabi SAW kan. Nabi punya bekas air Nabi SAW. Okey, kopiah kita tu kan, bagi nama seperti mana pakaian Nabi bagi nama kepada Nabi punya kopiah ataupun Nabi punya serban tu. Boleh. Allahu Akbar. Jadi semua ni untuk apa? Untuk tambah cinta kita. Jadi dia kata bahawa Rasulullah SAW supaya diketahui oleh awam muslimin bahawa Rasulullah SAW itu manusia dari kalangan manusia, tetapi bukan seperti manusia biasa. Berkata sebahagian arifin billah radhiyallahu anhum, jadi ada orang dianggap Nabi SAW ni Nabi kan manusia je, sama je macam kita. Tak sama kan. Betul, dalam Quran Allah Ta'ala kata qul uhiya ana basyarum mithlukum yuha kan, katakanlah wahai Rasul, aku ini manusia seperti kamu. Betul, Nabi manusia, dilahirkan, melahirkan
Kan, makan, minum, betul, dari aspek tu. Tetapi bezanya apa? Nabi yuha, diberi wahyu. Maka disebabkan itu ada ciri yang Nabi ada, kita tak ada. Sebab itu dikatakan oleh para arifin seperti yang disebutkan ni, dikatakan ni ulama Morocco punya kata-kata, Muhammadun basharun la kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Ya, Nabi SAW ni apa? Muhammadun basyarun. Nabi Muhammad ini manusia. Tapi la kal bashari. Tapi taklah sama macam manusia. Seperti bahkan huwa, dia Nabi, kal yakut. Seperti batu yakut. Yakut ni batu apa? Batu delima. Dia batu warna merah. Dia kalau bahasa Inggeris kita panggil ruby. Okay, bahasa Melayu kalau tak salah saya nama dia delima. Okay, bainal hajari, di antara batu-batu yang lain. Jadi tak samalah orang jual delima tepi jalan ke tuan-tuan? Mana ada. Kan? Berapa harga sebiji batu tu? Kan tak sama. Batu permata ni orang letak dalam bekas kaca. Kan? Berbanding dengan batu jalan tar, batu bata. Harga pun tak sama, tempat beli pun tak sama, nilai pun tak sama. Betul tak? Kan? Yang tu orang campak-campak je, orang pijak-pijak je. Yang ni orang letak dekat bekas kaca, orang cuci tiap-tiap hari, gilap tiap-tiap hari, kan, polish. Sebab apa? Tak sama nilai. Walaupun dua-duanya pun batu. Kan? Walaupun dua-duanya batu, kita faham. Tetapi martabat tu. Begitulah Nabi dengan kita. Maka kita ni tak payah kata, kan, debu kat tapak kaki Nabi pun mungkin kita bawah lagi. Kan? Jadi macam mana boleh sama pula? Tak samalah. Sebab itu orang yang menghilangkan keagungan, nilai, kehebatan, kedudukan Nabi SAW dalam diri dia, maka sebab itu dia tak hilang, dia tak ada respect kat Nabi SAW. Kan? Orang macam ni, innalillah. Kan? Sayang, hidup dia akan jadi apa? Hidup dia akan jadi penuh dengan kesuraman. Kan? Hidup dia tidak ada cinta. Hidup dia tak ada cinta. Dan memang ada orang macam ni, memang ada. Kan, tak perlu sebutlah golongan tu kan, tapi memang ada kat Malaysia ni pun ada, famous, masuk TV pun. Kan? Tak perlu sebutlah nama-nama tu. Kan? Sebab tak layak pun untuk disebutkan. Ala kulli hal, nak sebut apa? Nak sebut bahawasanya mereka tak kenal Nabi SAW. Kan? Mereka tak kenal Nabi SAW seperti mana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kenal. Kan? Seperti mana yang para ulama kita kenal. Sebab itu Allahu Akbar. Jadi kenallah Nabi kita ni dengan sebenar-benar kenalnya. Dan supaya menjadi asbab kepada mencintai dan mengasihi akan baginda sallallahu alaihi wasallam, serta berharap dapat berhimpun bersamanya sallallahu alaihi wasallam. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahab. Artinya seseorang itu akan bersama dengan orang yang dikasihinya. Jadi kita ni kasih siapa? Kan? Kita ni kasih kepada siapa? Kita tengok kepada anak-anak kita sekarang. Ada yang tergila-gilakan artis. Kan? Artis yang kafir pula tu kan. Artis Korea pula. Kan? Saya bukan kata salah nak tengok cerita Korea tu. Tak kisahlah. Tapi sampai ada kan orang, kita tengok anak-anak muda kita sampai buat agama pula kan. Agama kumpulan artis Korea. Ada agama pula kan, pening tengoknya. Okey, dan tergila-gila. Ada yang memang betul kan ekstrim, ekstrim yang tergila-gila lah kan artis-artis ni. Baik, jadi kita kata di dalam hadis Nabi kata al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang tu akan bersama dengan orang yang dikasihi ke akhirat nanti. Jadi kalau orang yang kita kasihi itu para ulama, para awliya, Nabi SAW, Nabi confirm syurga. Jadi tempat mana kita nak duduk? Of course lah syurga juga. Kalau tak sama level pun, at least syurga lah juga. Tapi kalau kita punya kecintaan tu kepada apa? Ahli dunia, kepada artis, kepada siapa-siapa, yang mana belum tentu lagi masuk syurga. Bahkan kalau dia kafir, memang confirm neraka. Takkan kita nak pergi sekali? Kan? Jadi pilihan, itu pilihan masing-masing. Betul? Pilihan masing-masing. Kita sayang siapa? Pemilihan tu untuk apa? Untuk keselamatan kita, tuan-tuan. Betul tak? Ke semua tak? Ke saya syurga penuh sangat kot, tak apalah neraka pun. Ya, macam tu. Semua orang nak masuk syurga. Orang gila pun tahulah nak masuk syurga. Kan?
Tak ada orang yang pada akal dia yang sihat nak masuk selain daripada syurga, tak ada. Dan memang tak ada tempat lain pun, dia bukan ada tengah-tengah tuan-tuan, mana ada. Kan, dia syurga atau neraka, tu je. Jadi biarlah kita on the safe side, iaitu bersama dengan ahli syurga. Paling tidak kan, kalau kita ni initially tak dapat masuk syurga pun, paling tidak kita dapatlah syafaat daripada ahli-ahli syurga tu. Betul tak? Sebab tu kenapa kita duduk dengan orang soleh di sini, kenapa kita duduk dengan ahli masjid di sini, kenapa kita berkawan dengan para ulama, dengan orang-orang soleh. Nah, kan kita duduk masjid ni kan, ni semua ahli-ahli masjid ni, kita tak tahu mana sahabat kita yang mungkin Allah Ta'ala muliakan dia, kita tak tahu amalan dia kan. Jadi dengan sebab berkawan dengan dia, nanti ya Allah tu kawan saya tu, saya selalu nampak dia kat Masjid Al-Falah tu, ya Allah kan, nampak tergelincir teruk sangat tu, tak apalah kan, saya ni kawan dia, boleh saya selamatkan dia tak kan. Kita harap kawan-kawan macam tu. Yalah, mungkin kita memang nak harap bantuan dari Nabi SAW, syafaat daripada Nabi SAW. Tapi ramai umatnya, 1 juta. Yang sekarang bukan 1 juta, 1 bilion umat Islam sekarang. Yang daripada zaman sahabat dulu berapa ramai lagi. Dan semuanya pun mengharap syafaat Nabi. Jadi kita memang haraplah juga benda tu. Tapi dalam masa yang sama, biarlah ada juga yang lain-lain ni kan, yang mungkin boleh beri syafaat kat kita. Anak kita yang hafal Quran mungkin boleh beri syafaat kat kita kan, cucu kita ke. Semua tu kita harap kan. Sebab apa? Sebab kita sedar yang kita akan tempuh hari akhirat tu kan? Kita akan tempuh, semua kita akan mati, semua kita akan dihimpun di padang mahsyar, dan semua kita akan dihadap di hadapan Allah SWT kan? Tak ada orang seorang pun terlepas, kecuali orang yang Allah Ta'ala bagi masuk syurga tanpa hisab lah. Tu lain lah kan. Tapi kebanyakan daripada kita, kebanyakannya kena hisap. Jadi kita minta biarlah ada yang boleh tolong kita. Dah masuk tu ke? Masuk tu dah. Okey, azan. Jadi kita berhenti sini dulu tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung lagi pada bulan hadapan. Bulan depan. Bulan depan tak ada tuan-tuan, saya minta maaf. Saya out station bulan depan, so bulan 1 lagi lah. Okay, so insyaAllah saya minta maaf. Tak apa, kita baca pelan-pelan tuan-tuan, jangan risau. Kalau tuan-tuan nak kitab ni tak ada jual, dah habis kat ni, tapi dia ada PDF. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan bagi tahu ke JK Masjid, suruh mesej saya. So nanti boleh print. Kalau nak lah, kalau tak nak pun tak kisahlah. Okay. Jadi wallahu ta'ala alam. Itu saja tuan-tuan, saya minta maaf saya dah jamak tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.